Bismillahirrahmanirrahim. Kesan Perang Badar terhadap negara Islam Madinah. Berita kemenangan umat Islam telah tersebar ke seluruh semenanjung Arab, di mana sebahagian besar dari penduduknya menyembah berhala. Kemenangan yang diperolehi secara tidak langsung telah memperkenalkan agama Tauhid itu kepada orang-orang yang menentangnya, serta memberi peringatan kepada mereka tentang hakikat agama yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Kemenangan tersebut telah membuka fikiran penentang-penentang Islam, di mana sebelum ini telah dibelenggu oleh khurafat dan khayalan yang menyesatkan, sehingga memuja batu-batu yang dipahat oleh tangan mereka sendiri. Dengan itu, kalimah Allah menjadi tinggi dan kalimah kafir menjadi hina sehina-hinanya. Umat Islam yang dahulunya ditindas sewenang-wenangnya telah mencapai kekuatan yang berupaya untuk menyahut cabaran dan kemungkinan yang akan berlaku. Perang Badar menjadi perkara yang sangat penting dalam sejarah umat Islam. Perang pertolongan Allah kepada mereka yang beriman dalam keadaan mereka yang lemah, kurang senjatanya, menghadapi musuh yang lebih besar. Dengan keimanan yang ikhlas kepada Allah, mereka mendapat kemenangan. Memberi keadaan yang kuat kepada orang Islam. Apabila beritanya tersebar di seluruh semenanjung tanah Arab, selama ini mereka menganggap agama Tauhid, agama mengesahkan Allah ini lemah, tidak akan menang, tidak akan berjaya sampai bila-bila. Maka Allah menunjukkan kekuasaannya di atas muka bumi dengan memenangkan Nabi SAW dan para sahabatnya menghadapi musuh yang lebih besar, menyebabkan musuh-musuh Islam berfikir banyak kali, menjadikan mereka mengkaji apa dia Islam ini, adakah benar daripada Allah ataupun tidak, baru mereka nak ambil tahu. Selama ini mereka yang dapat hidayah yang istimewa daripada Allah sahaja yang masuk Islam. Bila mereka tengok suatu keadaan yang tidak mensabah mengikut akal fikiran mereka, mereka mula berfikir untuk tahu apa dia Islam. Ianya bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrih warzaqakum minat tayyibat la'allakum tashkurun." Surah Al-Anfal ayat 26. Maksudnya, dan ingatlah hai para muhajirin, para sahabat yang berhijrah ke Madinah, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah menculik kamu, maka Allah memberi kepada kamu tempat menetap di Madinah dan dijadikan kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kepada kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Setelah mereka beriman, mereka diuji di Makkah Al-Mukarramah.
dicoba di Mekah Al-Mukarramah. Mereka hanya mendengar janji disebut dalam Quran, Islam akan menang. Mereka mendengar janji yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam akan menang. Bila mereka diperintah berhijrah ke Madinah, meninggalkan anak isteri, meninggalkan harta. Ada yang pergi dalam keadaan selai sepinggang, pergi ke Madinah, percaya kepada janji Allah, Islam akan menang. Bahkan ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah ke Madinah, bila diburu oleh Suraqah bin Malik, seorang hulu badang panglima Mekah yang ingin menangkap Nabi dan sahabatnya untuk mendapat upah yang besar, upah yang banyak. Tiba-tiba datang pertolongan Allah, kuda Suraqah dipegang oleh tanah, Suraqah jatuh ke bumi. Kemudian naik balik, kejar, kuda dipegang oleh tanah balik, jatuh balik, bangun balik. 3 kali, akhirnya Suraqah menyerah kalah. Dan Nabi SAW menjanjikan, wahai Suraqah, aku akan hadiahkan kepadamu gelang emas kebesaran kerajaan Parsi. Dijanjinya, aku nak beri hadiah padamu gelang emas kebesaran kerajaan Parsi. Belum sampai ke Madinah, sudah percaya Islam akan menang, Parsi dan Rom akan jatuh. Keyakinan ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janji daripada Allah. Apa yang menarik, janjinya tak berlaku di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak sempat tengok. Zaman Abu Bakar tak berlaku lagi. Berlaku zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Barulah tentera Islam berjaya mengalahkan Parsi, dipimpin oleh panglima Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad menghantar barang kekayaan kerajaan Parsi ke Madinah. Di antaranya gelang kebesaran kerajaan Parsi. Lalu Suraqah bin Malik dipanggil. Sayyidina Umar serah gelang yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia keyakinan para sahabat kepada janji Allah dan Rasul. Bukan mesti berlaku di masa hidup, mungkin berlaku di masa dia tidak ada. Yang penting janji Allah itu benar, janji Nabi adalah benar. Jangan daripada awal lagi Nabi pelawak, Nabi janji saja. Tak betul. Itu menandakan tak beriman dengan sungguh-sungguh. Perang Badar menguatkan keimanan mereka yang beriman. Ditunjuk oleh Allah Ta'ala. Kesimpulannya, kemenangan tersebut telah meninggalkan 2 kesan yang positif, kesan yang sangat baik. Secara umumnya, peperangan Badar telah menjadikan umat Islam sebagai satu kekuatan yang digeruni. Orang-orang Arab yang dahulunya memandang kecil kepada Islam telah mula berfikir tentangnya. Orang Arab yang kafir menentang Islam dahulunya menganggap kecil Islam ini. Lepas perang Badar, mereka berfikir tak boleh main dengan Islam ni. Bahkan ketika Nabi berada di Mekah, pemimpin Mekah mengaku Nabi adalah betul, adalah benar, tetapi takut nak ikut Islam.
Kenapa? Dah nampak jalan. Tak nampak jalan, Islam ni boleh menang. Bila nak menang, tak ada nampak tanda-tanda boleh menang. Inilah berlakunya para nabi-nabi zaman dahulu. Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah selama 950 tahun. Berdakwah ikut orang tak sampai 100 orang, 950 tahun. Tak sampai 100 orang. Ada riwayat mengatakan 20 orang lebih saja. 950 tahun. Bilalah Islam ni nak menang, nak berjaya. Dalam keadaan yang menyedihkan, Nabi Nuh bersabar. Mereka yang beriman dengan Nabi Nuh bersabar. Percaya janji Allah mesti berlaku. Janji Allah benar. Sehingga ada yang sudah mati meninggal dunia, lahir yang baru. Melihat Nabi Nuh tak menang sampai bila-bila. Setelah 950 tahun, Allah membinasakan mereka yang kafir. Nabi Musa alaihi salam yang berdakwah mengajak Bani Israel menghadapi Fir'aun yang kaya raya, yang paling kaya di atas muka bumi, pada ramai tenteranya. Bila Nabi Musa ajak kaumnya berhijrah, Allah Ta'ala perintah kita berhijrah, meninggalkan negeri Mesir. Mereka ikut dalam keadaan yang teragak-agak. Oleh kerana terpaksa duduk di Mesir kena seksa, ikut juga tebing. Orang kata tebing. Bila sampai tepi laut, sampai tepi laut merah, di hadapan mereka laut, di belakang mereka bala tentera Firaun yang datang dengan jumlah yang besar sehingga debu naik ke langit. Ramainya tentera Firaun itu. Mereka berkata, inna lamudrakun. Kali ini kita akan dapat ditangkap. Habislah kita. Wahai Musa, mu pandang-pandang sangat, ajak lari. Sekarang laut ada di hadapan kita, musuh di belakang. Mana nak pergi? Pandai sangat ajak. Nabi Musa kata, inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak sekali-kali. Fir'aun tidak akan dapat membinasakan kita. Tidak sekali-kali. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersama dengan aku, Tuhan aku, sayahdin, dia akan tunjuk pada aku. Kata Musa AS. Musa menunjukkan keimanan seorang Rasul yang percaya pada Allah Ta'ala. Maka berlakulah mukjizat. Allah memerintah Musa memukul tongkat ke laut, dijadikan lorong-lorong. Bani Israel menyeberangi. Sebaik saja mereka sampai seberang sana, Fir'aun mengejar. Fir'aun dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Ini berlaku, disebut dalam Quran. Itu zaman dulu, cerita zaman dulu. Sekarang lain. Ini masuk dalam kepalanya. Tiba-tiba Allah Ta'ala buktikan peperangan Badar di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum. Dengan 313 orang yang beriman, tidak lengkap dengan senjata, boleh mengalahkan musuh yang lebih besar daripadanya. Bahkan di zaman selepas Nabi, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, dan zaman yang kemudian daripadanya, berulang kali berlaku. Bila tiba masa Allah Ta'ala beri kemenangan kepada Islam dengan cara yang manusia tak boleh fikir. Secara khususnya peperangan Badar telah membuka fikiran orang-orang musyrikin dari suku Aus dan Khazraj serta orang-orang Yahudi. Mereka selama ini berpegang teguh
dengan ajaran mereka dan menyembunyikan rasa dendam terhadap Islam. Walaupun kadang-kadang rasa permusuhan itu terbongkar melalui sindiran-sindiran tajam yang diucapkan apabila umat Islam mencapai kemenangan, ada di antara mereka yang terus menganut Islam secara ikhlas dan ada juga yang terus dengan sikap munafik. Bila Islam menang dengan Badar, ada yang mulanya tak percaya jadi masuk Islam. Ada yang tunjuk-tunjuk Islam tapi munafik, artinya tak percaya. Allah Subhanahu wa taala telah mendedahkan sikap orang-orang munafik ini menerusi wahyunya dalam surah Al-Munafiqun serta beberapa ayat dalam surah yang lain. Di antara firman Allah taala, "Idza ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ittakhadhu aymanahum junnatan fahtaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun dhalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ وَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Surah Al-Munafiqun. Maksudnya, apabila orang-orang munafik datang kepada wahai Muhammad SAW, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah. Cakap. Kuatnya bercakap. Wahai Muhammad Rasulullah, kami percaya Rasulullah. Sungguh. Ini ucapan mereka yang munafik. Bila berlaku Islam menang dalam perang Badar, penuh mulut berjumpa dengan Nabi. Mereka munafik ini, kami mengaku sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah. Dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang dusta, orang yang bohong. Cakap saja. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Bersumpah demi Allah, kami kuat Islam, kami percaya pada Islam. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu adalah kerana bahawa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi. Lalu hati mereka dikunci mati. Kerana itu mereka tidak dapat mengerti. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadi kamu kagum. Tengok tubuh mereka segok. Kuatnya tunjuk. Muka-muka kuat Islam. Dan jika mereka berkata kamu mendengarkan perkataan mereka, mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar, Tuhan kata. Macam kayu yang tersandar, kayu yang tak ada akar. Nampak je diri, tapi akar tak ada bawah. Menipu. Mereka mengira bahawa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Bila turun ayat Quran menyebut tentang munafik, mereka terasa macam kena kaku je. Terasa begitu. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Mereka, maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Allah akan binasakan mereka pada akhirnya. Jadi, kemenangan umat Islam dalam peperangan Badar telah melahirkan berbagai sikap di kalangan Yahudi dan musyrikin yang tinggal di Madinah. Ada di kalangan mereka yang berpura-pura menganut Islam sebagai perlindungan pada kekufuran mereka. Pada hakikatnya mereka tetap menjalankan kerja-kerja jahat
iaitu menimbulkan keraguan terhadap Islam, terutama di kalangan mereka yang lemah imannya. Kerja mereka membisik-bisikkan kepada orang beriman, menimbulkan was-was. Golongan munafik hanya melahirkan ketundukan terhadap Islam secara zahir sahaja. Wallahu a'lam.